Cubaan suara 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Habudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ini Syekh Zainul Asri mengeluarkan kenyataan berkaitan tentang tanasukhul arwah. Arwah boleh berpindah-pindah, ruh boleh berpindah-pindah. Tetapi beliau telah menarik balik kenyataannya dan beliau telah meminta maaf. Jom kita tengok video berkenaan. Jadi pada pagi ini saya nak membuat satu soalan Sayyidina Muhammad. Pagi ini saya nak buat satu kenyataan. Kenyataan berhubung dengan isu yang diperkata di media sosial dan ramai orang cakap, iaitu berkaitan dengan isu perpindahan roh daripada jasad ke jasad. Jadi saya tak mau panjang isu ni, saya tarik balik. Dia tarik balik kenyataan tu soal Sayyidina Muhammad dengan saya kata saya pun tak tahu. Sebenarnya bukan kenyataan saya nakalkan daripada guru saya. Itu saja soal Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, sebenarnya kata siapa pun boleh diambil, boleh ditolak kecuali Rasulullah. Betul. Padu. Sebab itu kata Imam Malik radhiyallahu taala anhu, kullun yu'khadh aw yurad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kata Imam Malik radhiyallahu taala anhu, kullun yu'khadh biqawlihi wa yuraddu illa sahibu hadzal maqam. Sahibu hadzal maqam. Jadi Imam Malik menunjuk kepada makam Rasulullah. Kata Imam Malik radhiyallahu taala anhu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, setiap orang boleh diambil perkataan dia dan boleh ditolak perkataan dia illa sahibu hadzal maqam, melainkan sahib hadzal maqam dari Rasulullah. Jadi masalah sayyidina Muhammad, saya minta maaf kepada para muhibbin, pada masyarakat dan umat Islam di Malaysia yang mengikuti polemik ni. Saya minta maaf. Soal Sayyidina Muhammad kerana merasahkan umat Islam, umat Muhammad secara khusus, soal Sayyidina Muhammad. Jadi tak usah panjang-panjang lah. Saya tarik balik. Saya pun tak tahu kalam guru saya tu, kita pun tak ada hujah. Yang Tok Guru kata, tak ada hujah. Jadi kita serah kat dia lah. Jadi keilmuan dia, kita serah kat dia. Ilmu dia. Ilmu ni kita tak tahu. Soal Sayyidina Muhammad. Jadi saya nak tak banyak umat hujah pun saya tak tahu. Allahumma salli ala sayyidina Ada hujah kita akan bawa kita tak jumpa. Dalam Quran pun kita tak tahu, dalam hadis pun kita tak jumpa. No, dia serah pada yang mengucapkan tu, serah kat dia. Soal Sayyidina Muhammad. Nak cakap panjang-panjang pun dia dah matilah. Betul tak? Jadi lebih baik jadi settle perkara ni soal Sayyidina Muhammad. Jadi terus panjang-panjang soal saya pun tak tahu. Benda yang sebenar macam mana tak tahu, menakalkan saja soal Sayyidina Muhammad. Saya pun bukan satu orang ulama pun. Saya ni seorang suka mengajar. Itu yang saya banyak kali saya beritahu. Saya suka mengajar je. Kau mengajar Jadi bila mengajar ni kadang-kadang dia keluar hak tu, dia keluar hak ni, bukan dia main nak kata. Faham? Lisan. Sebab itu masalah Sayyidina Muhammad, yang baik ambil, yang tak baik buat sempadan. Tak tu lah soal Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli ala sayyidina, yang baik daripada Allah, yang kurang saya sendiri, kelemahan saya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita ni manusia biasa. Ada benar, kadang-kadang kita keluar tu terpakai, kadang-kadang keluar tu jadi masalah kat orang ni. Jadi subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Jadi untuk itu saya minta maaf lagi sekali salli ala sayyidina Muhammad di atas polemik yang berlaku ni soal Sayyidina Muhammad. Dan saya berterima kasih kepada yang mengutarakan hujah-hujah. Saya sebagai orang yang suka pada ilmu pengetahuan, saya mengambil hujah-hujah itu sebagai renungan dan panduan. Cumanya saya nak betulkan orang hak komen tu. Itu yang saya nak betulkan. Komen tu tak sesuai sebagai seorang Muslim yang akhlak dengan Rasulullah, tak sesuai menghina orang, mencerca orang, memaki orang. Itu tak sesuai dengan akhlak kita orang Islam. Betul. Saya setuju. Tapi
Yang bagi hujah tu saya terima, insya-Allah. Jadi saya sebagai seorang bukan ilmuwan, Orang salih. tapi orang yang suka mengajar, Orang salih. jadi saya minta maaf di atas kenyataan yang mungkin ala Sayyidina Muhammad jadi masalah. Dia orang awam tak faham. Jadi saya minta maaf kepada semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala Sayyidina Muhammad di atas kenyataan yang begitu, insya-Allah. Okey, baik. Kita dah tengok video berkenaan dan dalam video itu juga Al-Fadhil Syekh Zainul Asri menyebutkan beberapa perkara dan Syekh Zainul Asri juga menyatakan berkaitan tentang isu yang baik kita ambil dan yang buruk itu, yang tak baik itu dibuat sempadan. Dan video hari ini adalah tujuannya untuk kita membuat sempadan. Isu beliau minta maaf tu kita anggap selesai. Maksudnya beliau telah menyedari kesalahannya dalam isu ini, lalu beliau meminta maaf kerana mengeluarkan pendapat berkenaan. Selesai, tak ada isu batang tubuh Syekh Zainul Asri. Cuma hari ini kita nak jelaskan bagaimana tegasnya para ulama kita terhadap kefahaman tanasukhul arwah. Pertama, isu roh ini adalah isu yang Allah Ta'ala keep it himself. Dia simpan untuk dia seorang saja. Kalau dia bagi tahu pun, dia bagi tahu sikit saja. Dan kita kena berpada dengan apa yang Allah Ta'ala bagi tahu yang sikit-sikit tu. Allah Ta'ala sebut, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحِ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Dalam surah Al-Isra ayat 85. Mereka bertanya kamu, wahai Muhammad, tentang ruh. Sebutlah bahawa isu ruh adalah urusan aku, urusan Allah. Aku tak bagi kamu pengetahuan tentangnya melainkan sikit saja. Anda boleh rujuk dalam surah Isra ayat 85. Yang kedua, keadaan ruh yang Allah Ta'ala sebut kat kita tu juga dah jelas berbeza-beza. Ruh para Nabi terletak di Aliyin, di sisi Allah. Ruh para syuhada di syurga. Ruh budak-budak orang Islam berhampiran syurga. Dan ruh orang tak beriman di sijin. Ia bertepatan dengan dalil-dalil yang sahih yang diberitahu kepada kita. Selain daripada tu kita tak tahu. Ketiga, kepercayaan ruh manusia berpindah-pindah setelah berlakunya kematian adalah kepercayaan karut-marut yang telah jelas dalam agama kita. Buddha dan Hindu adalah antara agama yang mempunyai kepercayaan ini. Disebutkan dengan istilah reincarnation. Bahasa Arab disebut tanasukhil arwah. Al-Qadhi Iyad rahimahullah dia sebut, wa kadzalika naqta'u ala kufrin man qala biqadamil alam aw baqaihi aw syakka fi dzalika ala madhhab ba'd al-falasifah wad-dahriyah. Demikian juga kita telah jelas meletakkan kafir kepada sesiapa yang menyatakan bahawa dunia ini memang sudah sedia ada ataupun menyatakan dunia ini kekal selama-lamanya, atau mereka ada sifat syak seperti yang wujud dalam mazhab sebahagian ahli falsafah dan dahriyah. Au qala bitanasukhil arwah wa intiqaliha abadal abad fil ashkhasi wa ta'dhibiha aw walidan aw annahu mutawallidun min syai' aw kainun anhu aw anna ma'ahu fil azali syai'an qadiman ghairah aw anna samma sani'an lil alami siwahu aw mudabbiran ghairahu fadzalika kulluhu kufrun bi ijma'il muslimin. Ataupun mereka mengatakan ruh itu berpindah randah, ia akan sentiasa berpindah selama-lamanya dalam tubuh orang-orang yang berbeza, atau mewarisi azab atau nikmat, atau berpandangan ia akan lahir dalam bentuk sesuatu, atau seumpama sebahagian daripada orang itu, ataupun dia ada sesuatu yang berasal daripada masa dulu, atau dia tercipta dari alam seumpamanya. Itu semua adalah kufur secara sepakat seluruh umat Islam. Anda boleh rujuk kenyataan ini dalam buku Qadhi Iyad berjudul Asy-Syifa fi Ta'rif Hukukil Mustafa, jilid kedua, muka surat 606-607. Demikian juga anda boleh rujuk kenyataan ramai ulama seperti Syekh Ahmad As-Sawi yang mengatakan kafir kepada orang yang seperti ini. Au qaulun bitanasukhil arwah inna man qala bi anna man yamutu tantaqilu ruhuhu ila mithlihi aw li a'la minhu in kanat fi muti'in aw li adna minhu aw mithlihi in kanat fi 'asin fahuwa kafirun li'anna fihi inkar al-ba'th. Tanasukhil arwah iaitu sesiapa yang mengatakan orang mati berpindah-pindah rohnya kepada orang yang setarafnya atau lebih tinggi tarafnya sekiranya dia orang yang bagus. Tapi kalau dia adalah pelaku maksiat, maka rohnya akan berpindah kepada orang yang lebih rendah ataupun setaraf dengannya, orang
orang yang berpandangan seperti ini telah kafir kerana ingkar dengan hari kebangkitan. Anda boleh rujuk dalam Hasyiah As-Sawi jilid yang keempat muka surat 434. Wallahu ta'ala. Jadi kita telah sebutkan betapa seriusnya isu tanasukhil arwah ini. Ia bukan dakwaan yang kecil yang boleh dilempar begitu saja. Ia adalah isu akidah yang membahagikan keimanan dan kekafiran seorang Muslim. Mempercayai ruh daripada orang alim kepada orang alim, daripada Abu Bakar kepada Tok Guru kita adalah kepercayaan yang salah, kepercayaan yang menyimpang, kepercayaan yang mengelirukan dan meresahkan masyarakat. Benda ini tidak pernah datang ke negara kita, ke tempat kita, walaupun bibitnya memang ada ketika orang memahami isu Nur Muhammad yang teruk. Pun begitu, kita tidak separah seperti mana parahnya kefahaman yang dibawa oleh Syekh Zainul Asri yang kita dah sebut tadi, dan dia dah minta maaf. Tapi tak apalah, kita kata Syekh Zainul Asri dah minta maaf, dia dah tarik pun kenyataannya. Cuma kita harap perkara-perkara seperti ini tidak diulang lagi. Ingatlah, ketidaktelitian pendakwah dalam menyampaikan berita dan isu akan hanya menatijahkan kesan buruk kepada masyarakat. Lebih teruk apabila sampai berita itu kepada orang bodoh, jahil tapi mahukan kemasyhuran. Mereka akan berkempen sehabis-habisnya kerana isu seperti ini dapat menaikkan rating dan view tontonan. Netizen yang cerdik dan pandai ini juga kena ambil peranan. Jangan bila ada isu macam ni hang duk buat bodoh saja. Pi ambil tindakan, berikan kenyataan kalau mampu. Kalau tak mampu, desak penguat kuasa agama untuk berikan penjelasan seperti mana yang telah dilakukan oleh Jabatan Agama Islam Kedah. Saya puji apabila mereka segera bertindak apabila isu ini timbul. Mereka panggil Syekh Zainul Asri untuk berbincang hal ini, dan akhirnya alhamdulillah Syekh Zainul Asri tarik balik kenyataannya. Cuba bayangkan kalau Jabatan Agama Islam Kedah buat tak tahu, buat bodoh macam satu buah negeri itu. Sampai orang ajak khurafat, tulis nombor azimat pada motor, melakukan perubatan dengan menurun macam babi dan anjing, mandi safar dan pelbagai khurafat yang telah disebutkan dalam garis panduan khurafat JAKIM pun dia tak ambil tindakan. Sepatutnya isu-isu akidah seperti ini kita kena bertindak, bukan duk pergi serang benda yang tak patut. Nanti agama akan kelihatan lekeh, tiada prinsip, tiada pendirian. Wallahu ta'ala alam. Jika anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada hari ini, jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.